أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الفاسقون ولو كره الظالمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. رواه البخاري ومسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمين والمسلمات، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang berusaha, tuan pengerusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, para ahli jawatan kuasa masjid Setia Alam, para muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengurniakan kepada kita kasih dan sayangnya sehingga dapatlah kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi ini berlandaskan kepada agama Islam yang tercinta ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti memasukkan kita, ahli keluarga kita dan seluruh zuriat keturunan kita ke dalam syurga firdausnya, insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita sambung kembali pengajian tafsir Al-Quran secara ringkas pada malam ini. Kita masih lagi berada di dalam perbahasan berkenaan dengan surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj yang bermaksud gugusan bintang. Surah yang ke-85 mengandungi 22 ayat dan termasuk dalam kategori ayat-ayat Makkiyah. Dan kita masih lagi membicarakan antara ayat 1 hingga 9 surah Al-Buruj ini. Dan malam ini kita akan bahaskan secara ringkas pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 insya-Allah, dan kalau sempat ayat yang seterusnya. Antara ayat 1 hingga 9 ini ialah sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan langit, hari kiamat dan para rasul, bahawa orang-orang yang menindas kaum mukmin akan binasa. Allah bersumpah begitunya, orang-orang yang menindas orang-orang yang beriman, kaum mukmin akan binasa. Dan di sana terdapat isyarat bahawa orang-orang yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan mengalami kehancuran
sebagaimana yang dialami oleh umat-umat terdahulu yang menentang rasul-rasul mereka. Jadi kepada mereka yang membaca Al-Quran, membaca sirah para nabi, akan melihat betapa Allah telah menghancurkan dan menghukum umat-umat terdahulu yang khilaf dengan rasul-rasul mereka. Begitu juga dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, jangan sesekali khilaf dengan pengajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencipta ajaran-ajaran sendiri yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita di dunia dan di akhirat nanti. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi sebagaimana biasa, pada ayat yang ke-8, pada ayat yang ke-8 saya baca ringkasan ayat-ayatnya, dan muslimin muslimat mengikuti bacaan selepas bacaan saya dengan bacaan yang terbaik yang muslimin muslimat mampu baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah billahil azizil hamid. Itu ayat yang ke-8 surah Al-Buruj. Dan ayat yang ke-9, alladzi lahu mulkus samawat as-samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Ayat 8 dan ayat 9 surah Al-Buruj. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Baik, ayat yang ke-8, wa ma naqamu minhum illa, wa ma naqamu minhum, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya kerana orang-orang mukmin itu beriman. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Jadi orang-orang kafir ni mereka menyeksa orang-orang yang beriman itu hanya kerana orang-orang yang beriman itu percaya dan yakin kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Itu sifat orang-orang kafir. Dia sangat benci kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ni tak akan melakukan kejahatan pun, kan? Tidak akan memberontak,
tidak akan merosakkan harta benda, tidak akan merosakkan alam sekitar. Itulah sepatutnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ni. Tapi orang kafir ni dia cukup takut sehingga dia sanggup menzalimi orang-orang yang beriman walaupun mereka tidak melakukan kesalahan yang melibatkan hukum hakam di atas muka dunia ini, muka bumi inilah. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa Dia Al-Aziz, Al-Aziz yang maha perkasa. Maksudnya Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa walaupun orang-orang yang beriman itu diseksa oleh orang-orang kafir, namun orang-orang yang beriman ini mereka tetap berpegang kepada keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan keperkasaannya Dia tundukkan segala sesuatu. Itu keyakinan kita lah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali hilang keyakinan kepada Allah. Jangan sesekali hilang keyakinan kepada Allah. Kita bila kita baca Al-Quran ini, kita sepatutnya merasakan satu keseronokan dan merasakan satu kekuatan, kerana Allah Subhanahu wa taala telah izinkan kita untuk membaca kalamnya yang maha mulia. Ayat-ayat Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang boleh menggentarkan hati, yang boleh meruntun jiwa, yang boleh melahirkan perasaan sebab kan, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah sebut lagi Al-Hamid, Allah yang maha terpuji. Orang yang beriman ni dia menyembah kepada Allah yang maha perkasa dan Allah yang maha terpuji. Jadi mereka akan menjadi golongan manusia yang sentiasa mengawasi diri mereka daripada melakukan kejahatan. Namun walaupun orang-orang yang beriman itu sentiasa menjaga diri mereka daripada kejahatan, orang-orang kafir tetap juga mengganggu dan menzalimi mereka. Kita lah tu muslimin muslimat rahimakumullah. Bila sebut orang yang beriman tu, kita lah tu kan, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tahap iman kita ni wallahu alam lah tahapnya macam mana kan. 100% beriman ke, 90% ke, 80% ke, ikut Al-Quran mana yang sesuai dengan nafsu semata-mata ke, yang tak sesuai ditolak ke. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Baik, jadi Allah Al-Hamid bermaksud Dia yang maha terpuji dalam ucapannya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Muslimin muslimat rahimakumullah, Ibnu Katsir menerangkan bahawa para mufassir berbeza pendapat tentang siapakah mereka ini. Menurut Ali, bahawa mereka adalah penduduk Persia ketika raja mereka bermaksud menghalalkan pernikahan dengan mahramnya, maka para ulama mereka menentangnya. Maksudnya mereka yang dizalimi dan dibunuh oleh orang-orang kafir tadi. Siapa kelompok mereka ni? Jadi mengikut Ibnu Katsir, bahawa para mufassir berbeza pendapat tentang siapakah mereka. Ada yang mengatakan bahawa mereka adalah satu kelompok penduduk Persia ketika raja mereka bermaksud menghalalkan pernikahan dengan mahramnya. Raja tu dia nak halalkan pernikahan antara mahram, boleh kahwin adik-beradik dan sebagainya, sebagai contohlah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Tapi para ulama daripada kalangan penduduk ini yang beriman kepada Allah ini menentangnya. Maka raja pun membuatkan parit serta melemparkan ke dalamnya orang-orang yang menentangnya. Ini kisah yang kita baca yang lepas, iaitu Ashabul Ukhdud tu kan. Ashabul Ukhdud dah lama sangat dah 2 bulan lepas dah. Sebab yang 1 bulan saya tak dapat hadir kerana banjir, tak lepas jalan sampai sini banjir teruk. Kemudian yang kedua kerana saya ada program di sekolah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi mungkin
Kalau ada yang ikuti pengajian ni pun dah mungkin agak terlupa apa yang dibincangkan di dalam surah Al-Buruj inilah. Yang paling penting sekali kita tahu bahawa pada zaman dulu pun ada pemerintah yang cuba mengharamkan yang halal dan cuba menghalalkan yang haram. Sama je. Sekarang pun ada juga pemerintah-pemerintah negara yang cuba mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, ataupun negara-negara yang menentang ataupun menzalimi negara-negara umat Islam kan. Jadi sama je, kisah yang kita baca dalam Al-Quran ini ialah apa yang berlaku daripada dulu dan yang akan berlaku sekarang dan akan berlaku kemudian. Sama, kisahnya sama je. Muslimin muslimat rahimakumullah, cuma mungkin jalan ceritanya berbeza, mungkin keadaannya berbeza dan sebagainya lah. Baik, jadi kita sebagai orang yang beriman, kita wajib berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok bagaimana umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah, walaupun dibunuh, walaupun dizalimi dan sebagainya, mereka tetap mempertahankan iman mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-9, allazi lahu mulkus samawati wal ard, dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Ada satu doa muslimin muslimat rahimakumullah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni kalau saya bacakan doa ini, kalau siapa yang belum hafal boleh google lah, dan type di Google tu doa yang saya bacakan ni, type permulaan doa tu dalam bahasa Melayu pun dia akan keluar di dalam Google. Kalau siapa yang belum hafal, yang siapa yang dah hafal alhamdulillah, kerana ini doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersesuaian dengan alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yaitu doa yang berbunyi Allahumma ya Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Yang ni lahu mulkus samawati wal ard kan, yang itu fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidhnika innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Kalau boleh muslimin muslimat, carilah doa ni dan hafal. Kenapa saya gesa untuk kita menghafal dan membacanya, ulang-ulang bacaannya, terutama pada ketika waktu-waktu mustajab doa. Antara waktu mustajab doa sebentar lagi, ketika azan dilaungkan. Ketika azan dilaungkan, Nabi suruh kita memperbanyakkan doa, kerana ketika azan dilaungkan Allah akan membuka pintu-pintu langit. Yang kedua, selepas azan tu, selepas daripada azan itu juga adalah waktu mustajab doa. Jadi kalau boleh kita baca doa ni, mudah-mudahan. Kenapa saya suruh baca doa ni? Kalau kita lihat, kita dengar dia punya maksud, Nabi ajar, Nabi pun baca doa ni lah. Allahumma ya Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabb yang menguasai Jibril wa Mikail wa Israfil, alimal ghaibi wa fatiras samawati wal ard, Rabb yang menguasai langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, Rabb yang mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang jelas, perkara yang nyata. Anta tahkumu, ya Allah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ya Allah, engkaulah yang menghukumkan di antara hamba-hambamu akan apa yang mereka perselisihkan. Ihdini, tunjukkanlah kepada kami ya Allah,
lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnika, akan apa yang kami perselisihkan dengan kebenaran ini, dengan yang paling benar. Maksudnya apa yang diperselisihkan tu kita minta Allah tunjukkan yang mana yang paling benar sekali dengan izin-Mu ya Allah. Innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim, sesungguhnya Engkaulah yang menunjukkan hamba-hamba-Mu siapa sahaja yang Engkau kehendaki ke arah jalan-Mu yang lurus. Sebab apa saya suruh kita hafal doa tu? Tu doa Nabi. Kenapa saya suruh baca? Kerana kita zaman sekarang ni zaman perselisihan, betul tak? Zaman yang menyebabkan kepala kita tak tahu nak ikut A ke nak ikut B, nak ikut C ke nak ikut D, nak ikut ustaz A ke nak ikut ustaz B, nak ikut ustazah A ke nak ikut ustazah B, nak ikut yang mana? Islam ni telah direnovasi. Kita kata direnovasi sehingga ada Islam yang tulen, ada yang seakan-akan nampak Islam tapi bukan Islam. Macam-macam yang sedang berlaku kepada kita. Tetapi Allah Maha mengetahui yang mana yang paling benar. Maka jadi kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah tunjukkan kita yang mana paling tepat dan yang mana paling betul yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa penting begitu? Kerana nanti di akhirat kita tak nak apa yang kita buat di dunia ni tiba-tiba di akhirat ia menjadi seperti debu-debu yang berterbangan, kan? Amal-amal yang kita buat, zikir-zikir yang kita baca, selawat-selawat yang kita alunkan untuk pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni semuanya adalah ibadah. Jadi kita takut nanti di hadapan Allah tiba-tiba semua yang kita duduk beramal siang, malam, pagi, petang ni sampai mengantuk-mengantuk, sampai tersengguk-sengguk kadang-kadang beramal, kita tak nak mudah ia jadi satu debu yang berterbangan di hari akhirat nanti, tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu penting untuk baca doa tadi. Nabi pun baca doa tu. Bayangkanlah, sepatutnya kita pun baca doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang fatiras samawati wal ardu lebih kurang sama dengan alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha menyaksikan akan segala sesuatu. Allah nak bagi tahu kepada orang beriman, walaupun kamu dizalimi, ni sekarang ni yang berlaku di Palestin kan, ada yang dibakar hidup-hidup dan sebagainya, orang beriman, orang Islam. Allah nak bagi tahu bahawa kamu dizalimi begitu, Allah Maha menyaksikan. Allah tengok apa yang dilakukan kepada kamu oleh orang-orang kafir. Kamu akan mendapat kebaikan dan kebajikan di akhirat nanti. Muslimin muslimat rahimakumullah. Apa pun yang kita buat di dunia ni, kita fikir apa yang akan terjadi kepada kita di hari kiamat nanti. Baik, itu ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Jadi pada ayat ini juga Allah bagi tahu kepada kita bahawa Dia mengetahui, mendengar dan melihat segala sesuatu. Oleh kerana itu tidakkah mereka yang menentangnya takut jika Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa menyeksa mereka dengan siksaan yang keras? Tidakkah mereka mengetahui bahawa mereka semua adalah milik Allah? Atau apakah samar bagi mereka bahawa Dia meliputi amal mereka dan membalas perbuatan mereka? Jadi Al-Quran ini sebagai inzar, peringatan kepada kita kan. Kita pernah tanya tak pada diri kita ni, agak-agak nanti kita selamat atau tidak di hari akhirat nanti? Tak usah hari akhirat lah, kita tanya dulu yang berkenaan dengan alam kematian kita je, alam barzakh. Agak-agaknya lubang kubur kita nanti satu taman daripada taman syurga,
ataupun satu jurang daripada jurang-jurang api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau dalam hadis Nabi yang lain, saya bacakan terjemahannya saja, bahawa apabila matinya seorang yang beriman kepada Allah, maka bumi akan menyambutnya, tanah di yang kubur itu akan menyambutnya dengan perkataan selamat datang, marhaban bikum, marhaban bika. Kan dia kata selamat datang kepadamu. Lalu Allah bumi itu akan menerima dia dengan perasaan gembira. Kemudian Allah akan meluaskan tanah kuburnya itu seluas mata memandang. Kemudian Allah bukakan di dalam alam barzahnya itu, di dalam alam kuburnya itu, satu pintu yang mana dia boleh melihat syurga yang bakal dia tinggal di hari akhirat nanti. Tapi kalau yang mati itu orang yang jahat, orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang zalim, bukan sahaja zalim pada diri sendiri, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan erti kata tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, zalim kepada makhluk dengan erti kata membunuh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bumi itu tadi akan menyambutnya dengan keadaan yang sangat buruk. Disebutkan dalam hadis, bumi itu akan mengecil, dan kita panggil apa? Mengecil, dan maksudnya bumi itu akan jadi sempit kepada dirinya. Kemudian Allah akan bukakan satu pintu yang mana dia dapat melihat neraka yang bakal dia huni setelah berlakunya kiamat nanti. Muslimin muslimat rahimakumullah. Rupa-rupanya bagi kita orang beriman, insya-Allah, mati pun seronok, mati pun sesuatu yang menyeronokkan. Itu bagi orang beriman lah kan, mati pun rasa seronok. Ialah kita akan dapat satu taman daripada taman-taman syurga. Dalam hadis yang lain dikatakan, Nabi kata bahawa dibuka bagi orang yang beriman itu pada waktu pagi dan pada waktu petang, pintu yang menyebabkan dia boleh melihat syurga yang bakal dia huni apabila berlakunya kiamat nanti. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ada hadis lain pula, Nabi kata bahawa jarak di antara kematian orang yang beriman dengan berlakunya kiamat ialah seperti antara zuhur hingga ke asar. Sekejap ya, sekejap ya. Kalau kita mati hari ni pun malam ni mati, contoh. Kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, kita mati, maka jarak antara mati kita tu dengan berlakunya kiamat hanyalah seperti antara zuhur hingga asar. Banyaklah hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang kegembiraan bagi orang-orang yang beriman. Sebab itu ketika orang-orang yang beriman di dalam kisah dalam surah Al-Buruj ini diseksa dan dibakar dalam kawah berapi itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kegembiraan kepada mereka kan. Walaupun nampaknya seperti mereka terseksa di dunia, hakikatnya mereka bahagia di akhirat nanti. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 bagi surah Al-Buruj ini, iaitu ayat 10 dan ayat 11. Ini dua gabungan ayat, 10 dan ayat 11 surah Al-Buruj, di bawah tajuk ancaman kepada orang-orang yang menindas kaum mukmin bahawa jika mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab yang membakar, dan balasan untuk kaum mukmin dan balasan kebaikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bila kita baca Al-Quran ni, kita ingat jangan sesekali kita jadi orang yang zalim, orang yang jahat, na'udzubillahi min dzalik, kafir,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagilah jangan sesekali kufur kepada Allah. Bahkan kufur dan munafik tu lebih kurang sama. Jangan jadi orang yang munafik. Kita faham kan, orang munafik ni apa? Pepat di luar, rencung di dalam. Nama je Islam, pada kad pengenalan tulis Islam, tapi perangai lebih kurang sama dengan Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi pada ayat yang ke-10 ini saya bacakan potongan kalimahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Ayat yang ke-11, innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannat tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Baik, ayat 10 dan ayat 11. Ayat 10, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Ayat 10 dan ayat 11. Di ayat 10 dan ayat 11 ni dia ada satu cerita ha? Jadi kitab tafsir ni dia bagi terus ayat berapa satu cerita, ayat berapa dia satu cerita. Jadi untuk surah Al-Buruj ini ayat 10 dan ayat 11 dia satu cerita. Baik, iaitu yang pertama sekali pada ayat 10 Allah berfirman yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cubaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahannam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Itu hukuman yang Allah akan bagi kepada orang-orang yang menzalimi orang-orang beriman dan tidak bertaubat. Dan janji Allah juga pula kepada orang-orang yang beriman, sungguh pada ayat 11 ya, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan
mereka akan mendapat syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Muslimin muslimat rahimakumullah, kena ingat apa pun yang kita buat di dunia ni, contoh kita belajar sehingga kita buat contoh sekarang ni sampai tahap PhD lah yang paling tinggi kan. Kalau dinilai daripada segi agama, itu bukan lagi kejayaan. Itu bukan lagi kejayaan. Contoh kita kerja, kita bina rumah, dapatlah sebuah rumah yang cantik dan hebat, itu bukan lagi kejayaan. Ataupun kita kerja, gaji kita mungkin ratusan ribu, itu bukan lagi kejayaan. Itu bukan lagi kemenangan yang sebenarnya. Kerana kemenangan yang sebenarnya ialah apabila kita dapat masuk ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan dan kejayaan bagi orang yang beriman. Selagi kita duduk atas muka bumi ini, selagi kita belum masuk ke dalam syurga, maka segala yang kita lakukan tidak dinilai sebagai kemenangan dan kejayaan yang gemilang. Sesuai juga dengan firman Allah di dalam surah An-Naba kan, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah kemenangan, kejayaan yang gemilang. Baik, azan. Perbanyakkan doa ketika azan.
لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إن رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. Muslimin muslimat rahimakumullah, selesai daripada Bilal menyebutkan kalimah la ilaha illallah, kita menjawabnya dengan kalimah yang sama, la ilaha illallah. Kemudian disunatkan untuk kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita membacakan doa selesai azan, dan Nabi suruh kita menambah apa-apa doa kerana ia adalah waktu mustajab doa. Jadi bacalah apa-apa doa yang terbaik yang kita ingat. Kalau saya akan bacakan Rabbighfirli wa liwalidayya, terutamanya mohon mudah-mudahan kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia dikurniakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya akan bacakan Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a tu. Sebab di antara amalan yang pertama yang akan diambil ringan oleh manusia di akhir zaman ini ialah solat. Jadi kita doa kepada Allah mudah-mudahan kita dan seluruh zuriat keturunan kita sentiasa mendirikan solat dengan baik insya-Allah. Dan seterusnya tadi doa yang hujung tu saya baca doa pembebasan daripada hutang. Yang Nabi kata walaupun kamu memiliki hutang sebesar bukit Uhud, Allah akan membantu kamu untuk melunasi hutang tersebut. Muslimin muslimat rahimakumullah, sikit lagi ya, seminit 2 minit lagi, iaitu saya sambung. Jadi pada ayat yang ke-10 itu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawa ancaman Allah kepada orang-orang kafir tersebut yang telah menzalimi dan membunuh orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala menawarkan mereka untuk bertaubat. Macam kita baca kisah orang-orang Yahudi lah kan, berapa ramai para nabi dan rasul yang mereka bunuh, betul, tapi Allah tetap menawarkan kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sampai sekarang lah, dan sampai kepada zaman Nabi Muhammad mereka tetap juga ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita dapat lihat betapa kemuliaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kemurahan Allah Subhanahu wa taala maksudnya kemuliaan, dan betapa sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang kafir itu mereka membunuh para wali Allah, membunuh para nabi dan rasul, namun Allah Subhanahu wa taala tetap menyeru kepada mereka supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tak nak taubat juga, Allah ancam dia dengan azab api neraka Jahannam dan juga neraka azab api neraka yang membakar. Muslimin muslimat rahimakumullah, seterusnya Allah memberitakan kepada kita berkenaan kegembiraan yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang beriman dan dizalimi oleh orang-orang kafir itu tadi,
yang mana setelah mereka diseksa dan didatangkan bencana oleh orang-orang kafir dengan pembunuhan dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengurniakan kepada orang-orang yang beriman itu pahala yang sangat besar, iaitu Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan apabila kita, mudah-mudahan kita lah, ini doa kan, apabila kita insya-Allah masuk syurga nanti, segala kesusahan dunia kita tak akan ingat buat selama-lamanya. Tak ada satu kesusahan dunia pun yang akan melintas di kepala otak kita apabila kita masuk syurga. Kalau di dunia ni, walaupun kita dapat nikmat, dapat keseronokan, teringat juga lepas ni kena kerja lagi, lepas ni nak menghadap jam lagi, lepas ni nak menghadap banjir lagi. Walaupun ketika itu kita sedang berseronok, sedang bergembira, tetapi di dunia, di akhirat, bila kita masuk saja ke dalam syurga, kita tidak akan ingat lagi sebarang perkara yang menyusahkan kita yang telah berlaku. Kerana nikmatnya syurga itu telah menjadikan kita lupa kepada perkara-perkara yang pernah menyusahkan kita di dunia ini. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan Allah menilai kuliah maghrib pada malam ini dengan nilaian amalan soleh bagi kita, dan kita bertawassul dengan amalan soleh kita ini. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita, isteri kita, suami tuan-tuan, dan seluruh ahli keluarga serta zuriat keturunan kita ke dalam syurga Firdaus insya-Allah. Jadi cukup setakat itu untuk malam ini. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk itu juga Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan, dan Allah menyuruh kita memohon kebaikan dan memohon kepada Allah supaya dijauhkan daripada sebarang keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Satu, satu, dua, tiga.